Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saya hormati Ustaz pengacara majlis, saya hormati Fadil adinda kami yang berhormat Ustaz Afnan. Geli rasa nak panggil yang berhormat, kita panggil lah standard dia, Ustaz Afnan, Ustaz Muhammad, seluruh para asatizah, juga adinda kami Piu Meriko. Saya tak pernah dengar dia ceramah politik, kata boleh tahan juga ni. Cuma main duduk kat sini, diorang tak edih. Dia orang lunas, dia kata depa ya. Tu kalau tani tau ni kalau Alhamdulillah saya Muhammad dan seluruh jawatan kuasa Wadi An-Nas, Ustaz Salih Asy Muhammad Un, dan semua para hadirin dan hadirat yang ditempat sekalian. Alhamdulillah. Saya Salih Asy Muhammad tak pandai nak ceramah ini. Cuma dalam nampak baju saya yang paling Perikatan Nasional sekali. Kan, subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab Salli ala sayyidina Muhammad, Nasihat Agama dan Wasiat Iman, Imam Habib Abdullah Haddad petik kisah Salli ala sayyidina Muhammad, Ahlul Qaryah, orang-orang Bani Israel yang langgar perintah Allah, pi tangkap ikan pada waktu dan hari yang Allah larang mereka untuk tangkap ikan. Jadi mereka buat maksiat. Mereka buat maksiat, Salih Muhammad, maka orang-orang yang duduk di sekitar tu masing-masing ada cara respons daripada orang yang buat maksiat tu. Pecah pada 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang bila ada orang buat maksiat tu, dia pergi terjun sekali buat maksiat tersebut. Maka bila diturunkan azab, mereka ni pun sekali kena dengan orang yang buat maksiat tu. Yang keduanya ialah, dia tak redha dengan maksiat tu. Dia tak redha dengan maksiat tu. Dia tak suka orang buat maksiat tu. Tapi dia mengambil, Salih alaihi Muhammad, keputusan untuk tak campur. Hampa nak buat maksiat, hampa punya pasal lah. Aku kira boleh pegang tasbih semalam, duduk masjid, boleh semayang 5 waktu, tak ada siapa kacau, cukup dah habuan aku. Dia nak buat maksiat, dia punya pasal. Kata Imam Habib, bila diturunkan azab dan bala, maka dia pun kena sekali. Pasal apa? Pasal dengan diam dia tak ambil apa-apa tindakan, maksiat tu makin berleluasa. Maksiat tu makin orang buat dan maksiat tu makin berkembang. Orang yang buat maksiat pun dia kata apa? Dia kata, kami buat maksiat, hampa duk sibuk apa? Hampa tengok tu imam tu pun tak tegur kami. Hampa kami duk buat maksiat, hampa duk sibuk apa? Hampa tengok orang baik-baik di kalangan kita pun tak kata apa kat kami, yang hampa duk sibuk pasal apa? Maka dia menjadikan diamnya kita orang beriman itu sebagai hujah untuk dia terus buat maksiat. Maka kita pun terlibat dengan maksiat mereka secara tak langsung. Kelompok ketiga ialah kelompok orang yang tak redha dengan maksiat tu dan dia berusaha untuk menghentikan maksiat tersebut. Maka orang ni saja orang yang terselamat. Saya membesar dalam keluarga yang duduk berjuang dalam perjuangan ni. Semenjak saya duduk dalam perut mak saya lagi, cawangan di rumah saya tu telah pun buat mesyuarat agung ke-40. Salih Sumat. Bukan 40. 40 lebih, pasal saya tak ada lagi, dah ada dah cawangan tu. Saya pun dah ni dah 46 dah. Salih alaihi Muhammad. Subhanallah Sumat. Lepas ayah meninggal, saya take over jadi ketua cawangan. Paling muda waktu tu. Kemudian abang saya ambil di ketua cawangan. Saya hidup dalam situasi ni, hidup dalam buat kerja dakwah ni, kerja siasah.
kerja politik ni, sallallahu alaihi Muhammad, daripada saya kecil, duk biasa. Dan ayah duk pesan, yang kita duk dalam perjuangan ni, bukan pasal semata-mata nak menang pilihan raya. Yang kita duk dalam perjuangan ini, ialah kita adalah parti, siasah dan dakwah. Parti kita parti dakwah. Kita tak sama macam parti-parti yang lain yang duk ada. Kita ada kerja kita nak ajak orang dekat dengan agama. Tu kerja kita kena buat. Dan kerja ni dia hanya akan jadi bila kita niat kerja kita kerana Allah. Ni yang mai semua ni. Siapa bayang? Mana ada siapa bayang? Kena buat keluar duit lagi ada. Ni kami yang duduk kat depan ni, mai ni saya ni terpa daripada ceramah dekat Mergong tu. Sejam setengah ni nak mai ni. Lagi nak balik lagi sejam lebih pula nak sampai madrasah saya tu. Saya lihat si Muhammad. Berapa dia pun nak bayar? Tak tanya pun. Siap kena keluar duit lagi dia dah. Cuma dia jamu tu aja apa nasi Apollo ke apa benda apa saya pun tak tahulah. Yang tu dia jamu kita makan je lah. Pasal apa? Pasal kita faham. Kita duduk dalam ni bukan pasal nak jadi macam orang lain. Tak. Kita duduk lah ni pasal tanggungjawab kita kena buat. Allah perintah. Allah kata, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tuan-tuan tengok ayat ni. Allah sebut, hendaklah ada sekelompok daripada kalangan kamu. Faham elok tuan-tuan duduk dalam perjuangan ni. Jangan duduk seronok macam orang lain je. Kalau tuan-tuan seronok macam orang lain, satu hari tuan-tuan kalah, tuan-tuan kecewa. Tuan-tuan tak dapat apa yang tuan-tuan nak, kita kecewa. Lepas tu ramai orang tinggal jemaah. Pasal apa? Pasal dia tak faham apa yang sebenarnya dia buat. Allah sebut dalam ayat ni surah Ali Imran. Hendaklah ada sekelompok daripada kalangan kamu, orang yang mengajak kepada al-khair. Ulama tafsir dia sebagai Islam. Tugas yang dia kena buat, ajak orang untuk buat baik. Halang orang buat maksiat. Di hujung ayat ni, kata ulama mufassirin, menjadi dalil kewajipan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun di atas ayat Allah kata, hendaklah ada sekelompok daripada kalangan kamu. Maksud, kalau hampa duduk dalam kelompok ni, hampa dapat hampa buat. Kalau hampa tak duduk dalam ni, hampa tak payah buat. Macam tu faham. Tapi di bawah tu, penutup ayat tu jadi dalil wajib buat. Wa ulaika humul muflihun. Mereka ini sahajalah yang akan mendapat kejayaan. Kejayaan ulama tafsir kata apa? Syurga. Jadi kalau tak buat kerja ni, dia tak dapat kejayaan tu yang nama dia syurga. Maka nak buat kerja tu tak boleh buat seorang-seorang. Sebab tu Allah sebut ayat tu, hendaklah ada sekelompok. Maksudnya nak buat kerja ni dengan berjemaah. Faham tuan Sayyid Muhammad? Dan banyak lagi hadis dan ayat-ayat yang lain. Tak kurang 20 ayat dalam Al-Quran yang perintah kita untuk buat amal ma'ruf nahi munkar. Dan kita tak mampu nak buat seorang-seorang, melainkan kita kena duduk dalam jemaah. Maka, sallallahu alaihi Muhammad, kalau orang tanya, pasal apa kita buat kerja ni? Kita buat kerana Allah, atas perintah daripada Allah. Itu kita buat. Lepas tu tuan-tuan, bukan kita nak harap orang kata kita bagus. Bukan nak harap kita lah. Saya duduk sembang dengan Ustaz Afnan tak saat ni sebelum ni. YB. Dia kata, saya tak boleh saya jadi calon. Saya tak mau. Saya orang, saya ni cepat koyak sikit. Dia kata, dia pun tak mau. Dia pun tak mau. Saya ingat, waktu kita duduk dalam ni, tak ada orang PAS yang minta nak jadi calon. Melainkan, kena paksa dia calon lah. Betul Zana. Itu bila mereka kata apa, waktu krisis dekat Perak dulu ni, ada statement yang keluar kata pimpinan PAS duk berebut nak jadi MB, duk berebut jadi MB. Saya kata ni bukan panggil orang PAS, orang yang tak faham PAS saja dia akan sebut macam tu. Sebab orang PAS dia memang tak mau jawatan. Kalau kena tu taklif yang berat yang dia tahu nanti kena jawab kat akhirat, dia tahu. Ustaz Muhammad, Ustaz Afnan bukan main-main nak kena jaga tu, fikir tu dekat Lostar tu, berapa ramai lagi orang yang tak kena Islam apa main dia sana. So hati tu jangan main-main. Ustaz Muhammad dia tahu tanggungjawab kita, sebab kita tahu itu tanggungjawab yang kita diajak macam tu. Maka tuan-tuan semua Allah Muhammad, bukan kita nak kepada yang tu, tapi kalau Allah perintahkan dan Allah taklifkan kita dengan tanggungjawab tu, kita kena buat.
Sebab kalau kita tak buat, akan dapat kepada orang yang tak sepatutnya. Maka kita kena berusaha untuk bagi kita menang, supaya orang yang faham tanggungjawab dia, dia akan buat sesuai dengan apa yang Allah perintah kat dia. Dan kita yang menyokong dan buat kerja dia, kita pun ada saham dia. Baru-baru ni bila menang sahaja, Perikatan Nasional Salih Asyamat, khususnya PAS, menang dengan jumlah paling tinggi parti politik yang menang dalam pilihan raya PRU ke-15 baru ni. PAS menang paling tinggi sekali, 47 seat. Betul ya? 49, 43 seat. Bawah dia DAP Salih Asyamat. Dan kemudian bawah lagi kita duk talk sekali. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Pada malam tersebut, saham judi, saham arak, termasuk saham genting, jatuh merudum. Merudum dengan jumlah yang begitu banyak. Pasal apa? Pasal orang takut untuk invest dengan jangkaan bahawa kalau menang parti Islam, susah nanti nak jalan benda-benda judi. Tuan-tuan, bila jatuh tu, tahu tak siapa dapat saham? Siapa dapat pahala? Orang yang undi tu ada pahala Allah bagi. Betul tak? Kita tahu benda tu Allah akan bagi kat kita. Sebab kita buat kerana Allah, bukan sebab benda lain. Sebab tu bagi faham elok pasal apa kita duduk dalam tempat ni. Yang kedua saya nak sebut, ramai daripada adik-beradik kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita yang sedang sedih lah ni. Sungguh kan, mereka sedih. Pasal mereka dijanjikan dengan sesuatu yang lain, kemudian jadi sesuatu yang lain. Salih, faham tak faham tu? Salih Semat, tak pernah mereka sangka bahawa perjuangan bangsa dan agama mereka tu, akhirnya mereka terpaksa untuk bersekongkol dengan yang dulu kata kami tak akan bersama dengan mereka. Tu boleh faham, tak boleh faham gitu? Mereka bukan musuh kita. Dengar saya faham, saya bagi faham elok. Semua yang ada asal mereka orang Islam, itu mad'u kita. Apa maksud mad'u? Orang yang perlu kita dakwahkan. Sebab kita duduk dalam siasah dan dakwah. Politik dan dakwah. Sebab tu kita duduk dalam ni. Mereka tu orang-orang yang kita kena pergi sembang. Orang-orang yang kita kena ajak bagi faham. Waktu ni tuan-tuan tahu, di antara borang yang paling laris dekat Malaysia ni lah borang PAS. Rugi kalau tuan-tuan tak rebut peluang ni untuk ajak mereka duduk dengan kita. Pi dekat cawangan, pi sembang-sembang dengan kawan-kawan kita yang lain yang sedang kecewa tu. Hang sabar, jangan duduk kecewa sangat. Gosok-gosok belakang mereka, sembang tak apa. Tak apa, mereka buat pilah lagu mana pun. Mereka telah tipu kita, mereka tak buat, tak patut buat macam ni. Dulu mereka janji macam lain. Tak apa, hang jangan risau. Allah ada dengan kita. Allah ada dengan kita. Mai duduk dengan kami dalam PAS. Mari kita buat kerja PAS sama-sama. Kita bukan nak menangkan siapa-siapa. Kita hanya nak menangkan Islam. Kalau Islam menang, negara selamat. Kalau Islam menang, Saudara Muhammad, bangsa selamat. Kalau Islam menang, agama selamat. Tak ada bangsa yang duduk di bawah yang pemerintahan Islam, Salih Alaihi Muhammad, yang tertindas, yang diseksa, yang kena apa? Tak ada. Pi bawa mereka pi melawat dekat Kelantan dan Terengganu. Bukan takat Tok Kong berdiri, Tok Kong tidur paling besar sekali. Dekat mana? Dekat Kelantan. Salih Alaihi Muhammad. Salih Muhammad. Maka subhanallah, Salih Muhammad, manfaatkan waktu ni sebaik-baiknya untuk ajak mereka duduk sama-sama dengan kita. Ambil manfaat ni sungguh-sungguh. Pi jumpa mereka. Pi jumpa mereka. Sembang dengan mereka. Cerita mereka tentang Islam. Cerita mereka tentang tanggungjawab untuk tegakkan Salih Alaihi Muhammad. Salih Alaihi Muhammad, syariat Islam. Cerita tentang macam mana kita nak ibadah dengan sempurna. Kita nak buat kerja yang boleh jadi pahala. Cerita kat mereka. Mudah-mudahan Allah buka hati mereka untuk sama-sama dengan kita. Kalau mereka tak dapat duduk sama dengan kita dalam jemaah kita pun, mereka dapat sokong kita pada pilihan raya tu pun, dah madai dah kat kita. InsyaAllah saya semua. Kemudian sikit tu dimanfaat kat kita lah. Tak pandai saya nak ceramah lama-lama, dekat tu cukup lah. Saya pun tak sabar nak dengar Ustaz Ahmad, Ustaz Afnan
kita Ustaz Ismat berceramah selepas daripada dah menang ni. Nak tengok semangat dia macam mana kan. Ustaz Muhammad boleh cerita kat sikit, kita pun nak tahu agak apa jadi kat sana, apa semua nak tahu apa jadi kat. Mungkin Ustaz Afnan boleh cerita kita insya-Allah. Tuan-tuan, Ustaz Ismat, terima kasih kepada Ustaz Un, pada semua sahabat-sahabat, para asatizah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada Islam dalam pilihan raya yang nak berlaku ni insya-Allah. Mudah-mudahan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.